Sabah di Bawah Bayu ini merupakan salah satu negeri yang terdapat di Malaysia yang terkenal dengan kepelbagaian budaya dan juga kaya dengan hidupan flora dan fauna. Maka tidak hairanlah jika Sabah di Bawah Bayu ini terkenal dengan tarikan pelancong sama ada dalam ataupun luar negara. Imago dan Pasar Kraft Tangan merupakan antara tempat yang menarik yang terdapat di Kota Kinabalu, Sabah dan menjadi pilihan pelancong untuk membeli belah. Konsep dan ciri pelancongan membeli belah di Imago, Kota Kinabalu. Pelancongan membeli belah merupakan pelancongan yang berunsurkan pusat membeli belah sebagai tarikan pelancong dan orang ramai. Pusat membeli belah moden mampu menarik pembeli dalam jumlah yang besar dan pada masa yang sama menarik ramai peniaga untuk membuka perniagaan baru di pusat membeli belah berkenaan. Pusat perniagaan moden juga menyediakan waktu yang cukup untuk pelanggan membuat pilihan dan menggalakkan pengunjung untuk berekreasi sambil membeli belah. Dosen 1983. Dalam skala lokal, kumpulan kami telah memilih pusat membeli belah Imago yang terletak di Kota Kinabalu sebagai unsur utama dalam pelancongan membeli belah. Imago telah memenuhi kesemua 8 ciri yang digariskan oleh Osman Zain sebagai pusat membeli belah yang dapat menarik pelanggan. 8 ciri pusat membeli belah yang dapat menarik pelanggan. Yang pertama ialah kemudahan seperti troli, tandas awam dan kaunter pertanyaan untuk memudahkan pelanggan sewaktu mengunjungi pusat membeli belah. Yang kedua ialah servis kenderaan awam seperti bas, teksi dan Grab untuk kemudahan pengunjung yang membeli belah. Yang ketiga ialah pilihan barang yang banyak. Pusat membeli belah Imago menyediakan banyak kedai dengan pilihan barang yang banyak untuk pengunjung. Yang keempat ialah barangan yang bermutu seperti Adidas, Chanel dan banyak lagi yang terdapat di pusat membeli belah Imago. Yang kelima ialah harga yang menarik dan berpatutan seperti mana kedai-kedai di Imago yang sentiasa menyediakan potongan harga yang menarik. Yang keenam ialah tempat letak kereta yang mencukupi bagi pengunjung yang membawa kereta mereka untuk membeli belah di Imago. Ketujuh ialah lokasi yang bersesuaian dan strategik untuk pengunjung mengunjungi pusat membeli belah. Yang ke-8 ialah memenuhi kebanyakan keperluan pengunjung yang berkunjung ke pusat membeli belah di Imago. Persekitaran serba anggun ini diibaratkan syurga membeli belah yang menggabungkan keindahan alam semula jadi Kota Kinabalu dan keracakan gaya hidup di kota. Tersegam indah membawakan gaya keanggunan dan kemewahan setanding dengan destinasi membeli belah global. Pasti aktiviti membeli belah merupakan aktiviti utama yang boleh dilakukan di sini. Dengan adanya pasaraya seperti Paksen memudahkan pengunjung untuk membeli pelbagai keperluan. Selain itu, banyak juga butik-butik yang terkenal seperti Padini, FOS, Bridge Outlet dan banyak lagi yang boleh dikunjungi. Bagi pengunjung yang ingin menikmati makan di Imago, terdapat banyak pilihan restoran dan antaranya adalah KFC, Burger King, restoran Korea dan banyak lagi. Salah satu yang menjadi tarikan pelancong yang terdapat di Imago adalah Sticky. Sticky merupakan gula manisan yang mempunyai pelbagai corak dan warna yang menarik yang dapat menarik perhatian pengunjung. Hairanlah Imago menjadi pusat tumpuan orang ramai untuk membeli belah kerana mempunyai banyak daya tarikan yang menarik dan juga menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung. Pasar Kraft Tangan ini terletak di Pasar Filipina, Kota Kinabalu. Ia dikira sebahagian daripada KK Waterfront kerana terletak di sepanjang jalan menuju ke Jeti Jesselton, Kota Kinabalu.
Sejarah asalnya, pasar Filipina ini merupakan pusat transit bagi pelarian dari Filipina. Sejak dari itu, mereka mula berniaga di pasar ini dan dari situlah datangnya nama pasar Filipina. Terdapat 3 pasar utama di sini, yaitu pasar kraftangan, pasar makanan kering, dan gerai seafood. Pasar kraftangan merupakan lokasi tumpuan bagi pelancong dari luar negara maupun tempatan untuk datang dan membeli pelbagai jenis barangan harian maupun cenderawasih untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Terdapat pelbagai jenis barangan ukiran tempatan yang dijual di sini, dan ianya ternyata lebih murah daripada harga di kawasan lain. Ianya termasuklah aneka keychain, fridge magnet, kain batik tenunan, dan banyak produk tempatan yang mempunyai keasliannya tersendiri. Bagi penggemar mutiara, air tawar ataupun air masin, pasar ini adalah tempat yang tepat untuk pelancong mendapatkannya, sama ada dalam bentuk rantai, cincin, gelang, subang, kerongsang, butang baju Melayu, dan boleh juga dibeli dalam bentuk aslinya. Bagi peminat keychain pula, ianya boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan saiz, bermula dari harga yang murah hingga ke mahal. Ianya terpulang kepada bajet masing-masing. Pasar kraftangan ini dibuka setiap hari dari jam 7.30 pagi hingga 7.30 malam. Pengunjung yang datang pastinya akan rambang mata melihat segala jenis cenderawasih di sekeliling apabila masuk ke dalam pasar kraftangan ini. Yang pastinya pasti ada sesuatu yang menarik untuk setiap pengunjung yang singgah di sini. Tahap keselamatan. Terdapat banyak golongan gelandangan di pasar kraftangan Kota Kinabalu yang meminta sedekah dengan pengunjung secara kasar. Ada di antara mereka yang berdiri di sebelah pelancong dan mengikuti mereka kemana-mana jika tidak diberikan uang. Jika pelancong dari luar Sabah, sememangnya mereka akan merasa terancam. Dengan golongan ini, ditambah lagi dengan perbezaan bahasa pertuturan mereka. Di pasar kraftangan juga merupakan sebuah kawasan yang terbuka tanpa pengawal keselamatan yang bertauliah. Keadaan ini secara tidak langsung memaksa pelancong menanggung keselamatan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Masalah kedua adalah tahap kebersihan. Kebersihan merupakan cerminan dalam diri seseorang maupun sesebuah kawasan. Kebersihan yang terpelihara menandakan kawasan tersebut bebas dari sebarang ancaman kesehatan. Di pasar kraftangan Kota Kinabalu, tahap kebersihan agak mengecewakan kerana berada pada tahap yang rendah. Sampah bertaburan di merata tempat di kawasan ini yang seterusnya mengundang komentar negatif dari pelancong. Walaupun pihak di BKK telah membersihkan kawasan ini secara berkala, namun sampah masih ada ekoran lokasinya yang dibanjiri golongan gelandangan dan berampiran dengan pasar ikan. Masalah seterusnya adalah kemudahan yang berisiko. Kemudahan ialah satu alatan yang disediakan oleh pihak tertentu demi memudahkan sesuatu urusan. Di Imago Shopping Mall, kemudahan yang mempunyai masalah ialah lift pusat membeli belah berkenaan yang terletak jauh dari laluan pejalan kaki. Pelancong terpaksa memasuki satu ruang yang jauh untuk menggunakan lift, iaitu lebih kurang 20 meter dari laluan pejalan kaki utama. Keadaan ini menyebabkan
Pelancong yang menggunakan kereta sorong bayi dan kursi roda menghadapi masalah kerana terpaksa berputar dan bergerak jauh. Langkah meningkatkan ketibaan pelancong ke Imago Shopping Mall dan Pasar Kraft Tangan di Kota Kinabalu. Yang pertama ialah pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam menjadikan negara ini sebagai hub membeli belah. Kerajaan telah memperkenalkan pelan terperinci di bawah Program Transformasi Ekonomi ETP yang antara lain menetapkan sasaran untuk industri pelancongan bagi meningkatkan sumbangan kepada pendapatan kasar negara PKN kepada 103.6 bilion ringgit pada tahun 2020 daripada 36.9 bilion ringgit pada tahun 2009. Mencapai sasaran ini juga telah dinyatakan dalam Pelan Strategi Bidang Ekonomi Utama Negara NKEA bagi industri pelancongan. Pelan ini memuatkan 12 projek pelancongan, Entry Point Project atau EPP, yang mana 3 daripadanya adalah berkaitan dengan sektor membeli belah dan diletakkan dalam kelompok bertemakan kemewahan mampu milik. Langkah kedua pula ialah menerapkan elemen budaya tempatan dalam mempromosikan pusat membeli belah. Elemen budaya dan tradisi sememangnya menjadi kebanggaan semua orang. Elemen ini yang menjadi identiti sesebuah bangsa di satu-satu kawasan. Imago Shopping Mall mengambil inisiatif ini dengan mengadakan tarian mangonatip di pintu utamanya untuk menyambut kedatangan masyarakat tempatan dan pelancong dari pelbagai negara. Pasar Kraft Tangan Kota Kinabalu pula menarik kedatangan pelancong untuk membeli belah di sana dengan menghasilkan cenderamata, pakaian, aksesoris wanita, beg dan pelbagai jenis perhiasan rumah dengan menggunakan bahan asli yang melambangkan identiti negeri Sabah. Hasil bumi Sabah ini telah dikomersialkan dengan pelbagai teknik pengubah suaian yang unik. Hasil daripada kraft tangan yang menarik ini telah menarik minat pelancong untuk berbelanja di situ. Simpulannya, sektor pelancongan merupakan salah satu sumber ekonomi yang amat penting bagi negara kita. Oleh itu, kita harus menggunakan kelebihan yang ada pada negara kita agar negara kita menjadi pusat pelancongan yang terkenal di serata dunia. Walaupun masyarakat kita terdiri daripada berbilang kaum, kita harus bersatu padu demi menjaga kepentingan tanah air yang tercinta. Tegasnya, kita perlulah bersatu padu bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.